Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah binti Syafi'i, mewakili rakan-rakan saya Siti Nur Ain binti Muhammad Yazib dan Ajmal Hana binti Hazbullah akan mempersembahkan tugasan ketiga, iaitu persembahan kumpulan. Kami akan membahaskan tentang peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar makruf nahi munkar. Terlebih dahulu, mari kita ketahui siapakah khalifah. Khalifah diambil dari buku Khalifah fil Arid karya Arif Zulkifli secara bahasa. Khalifah bererti menggantikan atau menempati tempatnya. Khalifah juga memiliki erti wakil Nabi Muhammad SAW, kepala negara Islam serta penguasa mahupun pengelola. Khalifah adalah pengganti Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang menyatakan manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seterusnya, mari kita ketahui apakah itu amar makruf nahi munkar. Amar makruf nahi munkar berasal daripada peristilahan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amar makruf nahi munkar ialah amalan sunnah Nabi yang fardu. Sunnah bererti apa yang Nabi lakukan setelah menerima wahyu untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang mahu semua manusia beriman kepadanya. Amalan ini adalah sunnah kesemua para Nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjemaah, fardu kifayah mahupun bersendirian fardu ain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dalam surah Ali Imran, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan mereka pula segera pada mengerjakan pelbagai-bagai kebaikan. Mereka, yakni yang demikian sifatnya, adalah dari orang-orang yang soleh. Seterusnya kita akan masuk kepada peranan khalifah di muka bumi. Isi kita yang pertama bagi peranan khalifah di muka bumi adalah berdakwah. Melaksanakan tugas dakwah adalah suatu kewajipan bagi setiap Muslim. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Ada dalil yang mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang bermaksud kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran ayat 110. Di sini saya sertakan beberapa cara berdakwah berdasarkan isi yang saya beri sebentar tadi. Yang pertama, menyampaikan dakwah dengan santun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, maka rahmat dari Allah lah kamu harus berlaku lemah lembut. Jika kamu berlaku keras dan kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Antara isi penting yang boleh kita ambil adalah jangan sesekali bersikap kasar atau merasakan dirinya seorang yang berilmu ketika sedang menyampaikan ilmu. Hari ini kerana pendengar tidak akan mengambil positif terhadap nasihat atau dakwah yang disampaikan. Cara berdakwah yang kedua bagi mengutarakan konsep nahi mungkar adalah menentang dengan cara yang baik. Dalam berdakwah, sangat penting untuk kita menitikkan bagaimana cara untuk menentang atau membantah dalam membahas suatu perkara. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, berseluruhlah yakni manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, lalu berbantahlah dengan mereka menggunakan cara yang baik. Tugas khalifah yang kedua adalah beribadah dan mengenal Allah. Tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makrifah, mentauhid dan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya yang mana bertetapan dengan matlamat penciptaan manusia. Allah telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi di sini jelaslah Allah bukan sahaja-saja menciptakan manusia di muka bumi ni sekadar untuk saja-saja, tapi ada tugas dan peranan masing-masing yang Allah telah tetapkan dalam agama kita. Seterusnya, perkataan pekerjaan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Jadi, pekerjaan manusia yang paling utama adalah apa? Adalah untuk beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Manusia ni, Allah telah ciptakan mereka dengan sifat penegak dan pelaksana kepada agama yang diredai oleh Allah, iaitu agama Islam sendiri. Jadi, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, perlu mengabdikan diri kita 100% kepadanya, tanpa kita berpaling ataupun kita menyembah selain daripada Allah. Bukan itu saja, kita perlu mengongsi dan menyampaikan ilmu yang kita miliki, ilmu agama yang kita miliki kepada umat manusia, serta kita berdakwah kepada mereka walaupun dengan sekecil-kecil perkara. Agar apa? Agar hati-hati mereka ni terdetik ataupun berpaut kepada agama yang satu, iaitu agama Islam sendiri. Dengan kata mudahnya, kita menyampaikan dakwah tu dengan menggunakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita. Walaupun perkara itu sekecil-kecilnya, tapi mana tahu dengan kita berdakwah kepada mereka, mereka terdetik untuk kembali kepada Tuhan yang benar, iaitu Allah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita ni sebagai khalifah di muka bumi ni, sebagai manusia, perlu menyeru umat manusia ni, umat yang lain, kepada kebajikan dengan menggunakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sampaikan kepadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi walaupun dengan sekecil-kecil perkara, kita perlu menyampaikan dakwah dengan ilmu yang kita miliki. Mana tahu dengan dakwah yang kita sampaikan, hidayah ataupun hati-hati mereka terbuka untuk kembali kepada agama yang benar. Tugas khalifah ataupun manusia yang seterusnya adalah menegakkan keadilan. Sebagaimana yang kita tahu, Allah ni telah menciptakan manusia agar menegakkan keadilan di muka bumi. Keadilan yang terlaksana di bumi ini dapat menghapuskan segala bentuk kezaliman, yang juga merupakan tugas utama Rasul yang diutuskan kepada manusia untuk menyambung apa yang dibuat oleh mereka. Manusia ni tidak akan mampu menikmati keamanan, keselamatan, keindahan dalam hidup ni sekiranya tiada keadilan di muka bumi ni. Maka sebab itulah Allah ni telah menurunkan panduan hidup kepada manusia untuk menegakkan keadilan, berpandukan hukum-hukum syariat yang Allah telah tetapkan dalam agama kita. Jadi,
Jika kita tidak menginginkan kezaliman di muka bumi ni, kita seharusnya menegakkan keadilan agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia untuk hidup dengan aman, dengan sentosa, dengan makmurnya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 135 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi pendukung keadilan, yang menjadi saksi kerana Allah walaupun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikut hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Dan jika kamu memutar belikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mendalam pengetahuannya terhadap segala apa yang kamu lakukan. Sebagaimana yang kita tahu, keadilan tu merupakan matlamat utama umat Islam. Sebarang langkah ke arah menegakkan keadilan adalah merupakan tuntutan dalam agama kita. Oleh itu, khalifah ni memainkan peranan yang penting untuk menjaga keadilan di muka bumi ini. Sebagai contoh, negara kita sering sangat berlaku satu kes yang mana kes tersebut melibatkan pembunuhan, yang mana ada seorang manusia tu menjadi saksi dalam kes tersebut. Tapi sebabkan rasuah ataupun sebagainya, dia enggan memberikan kejujuran yang sebenar apa yang berlaku di sebalik kes tersebut. Jadi kat situ pihak mangsa tak ada mendapat keadilan terhadap kes tersebut. Jadi tidak bolehlah kita sebagai umat manusia, umat Islam, kita enggan memberikan keadilan yang sebenarnya. Di situ terdapat kezaliman lah, walaupun perkara itu dianggap mudah, tapi sebenarnya dia menzalimi keluarga si mangsa. Seterusnya, peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar adalah untuk menjaga agama. Tadi kita dah tengok antara peranan khalifah adalah berdakwah dengan beribadah. Tapi pemimpin juga perlu mengangkat agama Islam ini dengan menjaganya dari perkara-perkara negatif yang boleh membawa kepada penyelewengan agama. Menjaga agama Islam adalah turutan pertama dalam tertib maqasid syariah, mendahului kewajipan menjaga nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Ini bagi membezakan Islam dengan ajaran agama yang lain, sama ada dari segi agama itu sendiri ataupun teori. Ingatlah, antara peranan terbesar yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada pemimpin-pemimpin di muka bumi adalah supaya menggalakkan umatnya bersatu dengan cara berpegang kepada agama Allah SWT dan tidak berpecah atau bertelagas sama sendiri. Kedudukan pemerintah di kalangan semua individu ataupun umat adalah umpama paksi pada sesuatu bulatan, di mana tanpa ada paksi itu tak terhasillah suatu bulatan. Begitu juga tanpa pemimpin tidak akan kucak-kacirlah rakyat jika tiada pemimpin yang membimbing mereka. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan pemimpin untuk mengikut konsep amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menjaga agama, yang pertama adalah menolak sebarang bentuk pemikiran dan akidah yang terpesong dalam negara. Kedua, memberi bantuan kewangan untuk program agama. Dan yang ketiga, menjaga agama dengan menegakkan hukum Allah. Kita akan tengok lebih dalam ketiga-tiga aspek ini. Pertama, menolak sebarang bentuk pemikiran dan akidah yang terpesong dalam negara. Kita tahu sekarang umat Islam sentiasa terdedah kepada kemunculan kumpulan yang di kalangan mereka ni yang menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat Islam. Mereka telah terdorong oleh hawa nafsu mereka ataupun fahaman-fahaman sesat yang berselindung di sebalik nama agama atau pemulihan masyarakat. Pemulihan masyarakat ni maksudnya dia kononnya untuk mereka menggunakan nama agama untuk menyebarkan fahaman-fahaman mereka yang sesat. Oleh itu, menjadi tugas pemimpin untuk mencegahnya. Imam Mawardi berkata, al-imamatu mawdu'ah di khilafat an-nubuwah fi hirasa ad-din wa siyasa ad-dunyawi. Yang bermaksud, imamah atau pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama.
Mengawal agama dekat situ menunjukkan pemimpin ni perlu menjaga agama dengan mengawalnya. Yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman." Kita tahu pemimpin sekarang ni dalam hierarki paling tinggi. Jadi sebenarnya mereka ni boleh mengubahnya dengan tangan mereka, dengan kuasa mereka. Yang kedua, memberi bantuan kewangan untuk program keagamaan. Khalifah ataupun pemimpin sekarang dapat memberikan sokongan dari segi kewangan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada, seperti masjid, madrasah, universiti Islam dan banyak lagi. Mereka boleh menyumbangkan duitnya melalui program keagamaan yang disiarkan ke dalam televisyen untuk dipertontonkan rakyat tentang hal-hal agama atau isu-isu agama yang sedang berlaku. Itu juga sebenarnya merupakan usaha pemimpin untuk menjaga agama Islam agar terus aktif dalam negara dan menjadi agama major ataupun agama yang paling ramai dianuti. Sebab apa? Sebab pemimpin ni antara golongan yang berpendapatan tinggi. Jadi mereka bolehlah menegak usaha mereka untuk memberi bantuan kewangan. Contoh yang boleh disiarkan dalam televisyen seperti Pencetus Ummah, Forum Hal-Ehwal Islam, semua ini berlangsung memerlukan kewangan sebenarnya. Dengan kata lain, menjadi penganjur untuk program itu berlangsung. Tanpa penganjur, takkan berlakulah program itu. Perkara ini bagi mengikut konsep amal makruf dengan mendedahkan rakyat untuk berbuat kebaikan agama Islam. Jadi apabila kita dah beri bantuan daripada segi kewangan kepada lembaga-lembaga keagamaan ataupun dalam menjadi penganjur sebuah program televisyen, secara tidak langsung dapat mendedahkan rakyat untuk berbuat kebaikan agama Islam dalam konteks yang disiarkan. Yang ketiga, menjaga agama dengan menegakkan hukum Allah. Sebahagian besar pelaksanaan hukum hakam dalam syariat Islam tertakluk kepada kuasa pemerintah. Hukum hakam itu tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali melalui kuasa dan arahan pemerintah, seperti menghakimi kes-kes mahkamah, melantik para penjaga, menandatangani perdamaian dan sebagainya. Oleh itu, bagi membolehkan hukum hakam syarak dilaksanakan sepenuhnya dengan cara yang betul dan diterima oleh Allah SWT, mestilah ada pemerintah yang akan melaksanakan hukum hakam itu dan memantau pelaksanaannya. Imam Al-Ghazali berkata, yang bermaksud agama itu adalah asasnya, sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya, nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang. Katanya, tanpa ada pemimpin ataupun pengawal, jadi boleh runtuhlah rakyat ni. Terakhir, peranan khalifah berkonsepkan amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan menjadi tauladan. Dalam Islam, konsep teladan ataupun kita panggil dalam bahasa Arab, qudwah memiliki arti penting dan khalifah dianggap sebagai figura utama ataupun watak utama yang menjadi teladan bagi umat Islam. Sebagai pemimpin agama dan politik, tak hanya pemimpin agama, bahkan juga pemimpin politik, khalifah bukan hanya memiliki tanggungjawab untuk memimpin secara arahan, tetapi juga untuk menjadi inspirasi moral ataupun menjadi teladanlah bagi masyarakat. Tauladan yang diberikan oleh seorang khalifah mencakup berbagai-bagai aspek. Mereka orang terpilih untuk menjadi pemimpin, tidak kira dalam institusi keluarga, masyarakat ataupun negara, harus mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar agar konsep ini terus berluasa. Seorang pemimpin dapat menjadi teladan dengan mengembangkan kualiti perilaku ataupun mempertingkatkan kualiti perilaku ataupun mengamalkan perilaku yang baik yang dihormati dan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjadi teladan buat rakyatnya. Yang pertama, berintegriti dan mencegah penipuan. Contohnya, menunjukkan integriti dan kejujuran dalam semua tindakan dan keputusan yang dibuat.
Yang kedua, memegang komitmen untuk menjaga nama. Pentingnya pemimpin untuk bertanggungjawab ke atas tugasannya dan memegang komitmen untuk menjaga nama mereka ataupun agar nama mereka tidak tercemar. Sebab apa? Bila nama tercemar, sukar untuk rakyat mempercayai pemimpin itu. Yang kedua, keberanian dan mencegah ketidakberanian. Contohnya, bersedia mengambil risiko yang bijaksana dan memberikan sokongan pada keputusan yang sukar. Kita tahu sekarang pemimpin kadang takut untuk nak memberi sokongan kepada negara Palestin, negara Islam. Sebab apa? Takut dengan ugutan Israel ataupun dengan sokongan-sokongan negara Israel yang lebih ramai. Walaupun jadi pemimpin itu sendiri perlu berani walaupun menentukan keputusan yang sukar sebegini. Yang kedua, menunjukkan keberanian dalam mengakui kesalahan untuk mencegah rasuah. Kadang pemimpin ni pun merupakan manusia biasa yang boleh melakukan kesalahan. Itu pemimpin ni perlulah mengakui kesalahan daripada membuat rasuah. Yang keempat, pemahaman dan empati. Pemimpin perlulah memahami keperluan dan kebimbangan rakyatnya dalam mencegah ketidakpedulian. Yang kedua, menunjukkan simpati dan empati dalam memahami sudut pandang orang lain. Maksudnya, pemimpin ni perlulah mempunyai sifat simpati dan empati untuk kita melihat daripada sudut pandang orang lain dan mencegah berlakunya kemungkaran antara rakyat itu sendiri. Yang kelima, kerjasama. Pemimpin perlulah mendorong kolaborasi dan kerja tim. Maksudnya, pemimpin sendiri mempunyai sifat kerjasama itu dengan menunjukkan kerjasama dan sikap terbuka terhadap idea, contohnya memberi idea dan pandangan dan menerima pandangan dari anggota tim. Apabila kita berbicara tentang manusia yang paling ideal yang menjadi pemimpin teladan, sudah pasti kita kaitkan dengan figura insan syumur Rasulullah SAW. Baginda adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah ini merupakan suri teladan bagi setiap orang yang berada di bumi ini. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kita juga boleh ambil contoh Khalifah Umar Abdul Aziz yang tak lahir sezaman dengan Nabi, namun mampu menjadi pemimpin yang kuat jati diri Islamnya. Keberkesanan pemerintahan dan akhlak yang dipamerkan oleh beliau dapat dilihat dari perubahan sikap rakyatnya sendiri. Sebelum zaman pemerintahan Khalifah Umar, rakyat ini sering bercakap tentang hal berbentuk material ataupun hal-hal duniawi. Kerana itulah perbincangan utama pemimpin-pemimpin kita itu. Ini berbeza ketika pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz yang hanya berlangsung selama 2 tahun setengah. Ketika itu rakyat berbicara tentang ibadah Al-Quran dan berlumba-lumba membuat amal kebaikan. Hasil daripada perubahan sikap rakyat yang dipengaruhi pemimpin, wang zakat melimpah ruah dan kemiskinan dikurangkan. Nak kata dekat sini, walaupun tempoh pemerintahan Khalifah Umar ni sekejap, tapi dengan pemimpin yang cemerlang, rakyat ni boleh berjaya. Dengan kata lain, keadaan dan sikap rakyat adalah cerminan sikap dan akhlak pemimpinnya. Maka menjadi tanggungjawab pemimpin untuk menjadi model tauladan yang baik kepada masyarakat. Sewajarnya pemimpin menjadi teladan serta mengamalkan cara hidup yang betul dan tidak menyeleweng. Sekiranya pemimpin tidak mengamalkan kebenaran, maka rakyat akan menjadi lebih rosak lagi. Sebagaimana maksud firman Allah SWT, mengapakah kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Surah Al-Baqarah ayat 44. Nampaknya kita telah sampai ke hampir penghujung video. Antara kesimpulan yang boleh kita dapat daripada video dan isi-isi sebentar tadi adalah Khalifah Allah bermaksud pengganti atau wakil Allah SWT. Setiap manusia adalah Khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai Khalifah Allah,
manusia mempunyai tanggungjawab untuk menyebarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Dengan menggunakan konsep amar ma'ruf nahi munkar ke dalam peranan sebagai khalifah Allah SWT, semua Muslim diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih baik dan dapat memainkan peranan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam menyampaikan